Semua 6 pusat pemindahan banjir di Tampin Negeri Sembilan ditutup. Sambutan perayaan menyatu padukan rakyat, perbezaan budaya kunci kejayaan negara. Dan juga Johor bakal muncul hub global data dan industri kreatif global menerusi pembangunan bandar teknologi di Sedenak. Assalamualaikum, saya Nurlela Muhammad Noor. Ini N5 edisi Sabtu 6 Februari 2016. Paparan perkembangan terkini dari 14 buah negeri dan wilayah seluruh Malaysia. Laporan lintas langsung negeri-negeri bakal dimulakan dengan laporan dari Kedah bersama rakan penyampai Rizal Ismail, diikuti Negeri Sembilan bersama Syafiq Azrul Zafri. Di RTM Sabah, kita akan bersama Adrian Soidi, manakala di RTM Sarawak bersama Nur Jauna Abdullah juga sudah bersedia. Semuanya seketika nanti, kekal bersama N5. Baiklah saudara, N5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. Semua 6 pusat pemindahan banjir di daerah Tampin Negeri Sembilan termasuk di kawasan paling teruk terjejas iaitu Gemas ditutup pukul 2 petang tadi. Dan kesemua 615 penduduk terjejas sebelum ini telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Pengarah Jabatan Pertahanan Awam JPAM Negeri Sembilan, Lieutenant Colonel Kamal Mokhtar dalam satu kenyataan memberitahu paras air Sungai Gemencih sudah turun ke paras selamat dan keadaan cuaca ketika ini dilaporkan berada dalam keadaan baik. Keadaan banjir di Negeri Sembilan sudah pulih sepenuhnya, namun semua agensi berkaitan sentiasa bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir di daerah Tampin dan Rembau sepanjang 3 hari sejak Sabtu lalu direkodkan seramai 173 keluarga, membabitkan 705 orang. Sementara itu, laluan di kilometer 43 Jalan Tampin Gemas berhampiran Felda Sungai Kelamah yang rosak akibat banjir juga telah dibuka semula sejak pukul 5 pagi tadi. Laluan itu dibaik pulih pihak Jabatan Kerja Raya JKR sejak pagi semalam hingga awal pagi tadi. Pemeriksaan akhir telah dibuat dan JKR berpuas hati dengan pembaikan itu dan ia kini boleh digunakan semua jenis kenderaan. Banjir di Johor sehingga pukul 4 petang tadi. Jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir di Johor seramai 127 orang, membabitkan 34 keluarga di 4 pusat pemindahan. Ini berikutan jumlah penduduk terjejas banjir meningkat dengan tambahan sebuah lagi pusat pemindahan banjir dibuka di daerah Segamat. 5 orang penduduk daripada satu keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Spangloi. Kesemua penduduk terjejas banjir ditempatkan di 2 pusat pemindahan banjir iaitu di Sekolah Kebangsaan Sialang, Tangkak dan Sekolah Kebangsaan Agama Jalan Naib Long, Tangkak. Jumlah penduduk di Tangkak bertambah awal pagi tadi, melibatkan 21 orang daripada 3 keluarga dari Kampung Makmur. Hasil tinjauan di Pusat Pemindahan Sekolah Kebangsaan Sialang mendapati rata-rata penduduk yang dipindahkan tidak membuat sebarang persediaan. Banjir rumah tu secara tiba-tiba air ni laju masuk rumah lah. Dalam pukul 6 pagi, 6.30 pagi. Tiba-tiba dalam pukul 8 dah penuh dah halaman rumah. Dalam pukul 10 dah penuh naik atas lah. Mula-mula duduk rumah tu dulu. Dari rumah tu dia harap pindah sini lah. Masa keadaan banjir tu air dia naik mendadak lah. Saya ingat laju jugalah air daripada parit besar ke halaman rumah tu. Jadi benda tu dalam masa setengah jam dah boleh melimpah ke kebun-kebun sawit yang berdekatan lah. Jadi benda tu tak disangka sebab dalam cuaca yang orang cakap panas kan, tiba-tiba boleh datang banjir. Sementara itu, walaupun keadaan cerah dan mendung di daerah itu, penduduk terjejas masih tidak dibenarkan pulang kerana air di rumah mereka masih belum surut serta sebagai langkah berjaga-jaga. Saya dapati rumah masih lagi tidak dapat dipindahkan kembali masa-masa ini kerana air masih lagi bertakung di kawasan kampung berkenaan. Sekarang ini
ni saya nampak masih lagi mendung dan kita bimbanglah kalau hujan tidak turun lagi, kemungkinan masa dalam 3 atau 4 hari lagi lah. Tapi jika hujan hari ini berterusan ataupun petang ini akan turun atau malam ke, mungkin ini akan makan masa beberapa hari lagi untuk berpindah. Bagi keadaan banjir di daerah Segamat, satu pusat pemindahan telah dibuka sejak petang semalam melibatkan 21 penduduk daripada 6 keluarga di Pusat Pemindahan Banjir Balai Raya Kampung Awat, Segamat. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir berkurang kepada 3,354 orang dari 731 keluarga tengah hari tadi berbanding 951 orang daripada 887 pada pukul 8 pagi tadi. 3 pusat pemindahan telah ditutup menjadikan jumlah pusat pemindahan yang masih aktif ketika ini 8 semuanya. Masing-masing 3 pusat pemindahan di Melaka Tengah dan 5 di Alor Gajah. Sementara itu, di Kelantan, 85 penduduk daripada 18 keluarga yang tinggal di pantai Pulau Kundur, Pengkalan Cepa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Pulau Kundur berikutan fenomena air pasang besar yang berlaku malam tadi. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Pegawai Kanan 2 Ayub Mustafa memberitahu kesemua penduduk terjejas dipindahkan sejak pukul 8 malam tadi berikutan ombak yang membadai pesisir pantai hingga memasuki kediaman mereka. Kejadian itu merupakan kali kedua penduduk di kawasan tersebut dipindahkan selepas kejadian pertama pada 25 Januari lepas. Kejadian akhir Januari lepas, kira-kira 70 penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara berikutan fenomena sama turut memusnahkan 8 kediaman di kawasan terbabit. Keadaan itu sungguh membimbangkanlah. Dengan keadaan ombak yang hempak pantai pada dinding, dengan kelajuan air menghempak dinding. Lepas tu barang-barang tu yang kecil-kecil kita dah sedia yang simpan. Yang besar-besar tu seperti almari, rak-rak TV. Dalam ketakutan tu sempat jugalah untuk mengangkat barang-barang. Masuk rumah kita tu mak. Degahlah masuknya air tu. Masuk air tu. Air pasir tu kan. Ambo tak suka lah dengan air kuat pada skala. Skala pun naik dah hari tu. Tapi setok gini mo. Pasir penuh. Ada 2-3 kaki dalam rumah. Dan saya percaya semua keadaan ini boleh dielakkan sekiranya kita mendapat kerjasama daripada Kerajaan Persekutuan yang sudah tentu yang sentiasa akan membantu rakyat dalam kesusahan. Tahun Baru Cina yang disambut hari ini tidak bermakna buat 12 orang daripada 3 buah keluarga. Ini kerana rumah keluarga keturunan masyarakat Cina itu musnah dalam satu kebakaran awal pagi tadi di Taman Mahsuri Jitra, Kedah. Kebakaran dipercayai berlaku pada pukul 1.18 pagi. Dipercayai selepas semua keluarga itu selesai menikmati jamuan makan besar malam tadi. Menurut Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Jitra, Ishak Ayub Ali, kebakaran itu dipercayai berpunca daripada rumah tengah dan merebak ke beberapa rumah lain. Pihak bomba menemui sisa barangan yang mudah terbakar seperti lilin dan colok di dalam rumah tengah itu. Pihak bomba berjaya memadamkan api dalam tempoh 10 minit. Semua keluarga yang menjadi mangsa dalam kejadian kebakaran itu kini menumpang di rumah saudara mara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina pagi tadi anjuran parti MCA. Perdana Menteri diiringi isteri Datin Seri Rosmah Mansor. Turut serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, beberapa orang Menteri Kabinet dan pemimpin parti-parti komponen Barisan Nasional. Ketibaan Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah di Wisma MCA kira-kira pukul 10 pagi itu disambut Presiden MCA yang juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai. Sebaik tiba, Datuk Seri Najib disambut dengan persembahan tarian singa. Datuk Seri Najib dan pemimpin lain kemudiannya menggaul yisang sebagai tanda membawa tuah.
Datuk Seri Najib meluangkan masa selama kira-kira sejam sebelum ke majlis sambutan Tahun Baru Cina anjuran Parti Gerakan. Datuk Seri Najib selepas itu menghadiri rumah terbuka Parti Gerakan di Menara PGRM di Ibu Negara. Ketibaan beliau dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor disambut oleh Presiden Gerakan Datuk Seri Mah Siu Kiong dan barisan kepimpinannya. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta para pemimpin parti komponen Barisan Nasional. Rumah terbuka yang menjadi tradisi setiap tahun Parti Gerakan ini dihadiri lebih 5,000 orang tetamu dari pelbagai kaum. Pelbagai juadah yang mencerminkan kepelbagaian budaya di Malaysia turut dihidangkan. Perdana Menteri yang meluangkan masa hampir sejam turut diberi penghormatan melengkapkan tulisan kaligrafi yang bermaksud kebahagiaan dan kemakmuran selain menggaul hisang. Pada sidang media kemudiannya, Datuk Seri Mah berkata tahun monyet api ini dijangka mencabar, namun optimis dengan kekuatan negara mengharungi ujian terutama dari sudut ekonomi. I want to say that Malaysia, like last year, our trade figure improved again, a record figure. So these are substantive proof that Malaysia, we are doing well. So we hope that in this 2016 year of the monkey will be a good year for Malaysia. We reduce the politicking. I think that the country face a lot of issues. Dalam kalangan pemimpin parti pelbagai kaum di negara ini, sambutan Tahun Baru Cina diharapkan dapat terus menyatukan perpaduan kaum berbilang bangsa di Malaysia. Setiap perbezaan budaya antara rakyat adalah kunci kepada kejayaan negara. Kita harus ada keyakinan lah. Ini penting sebab kalau kita tengok kaum Cina tidak ada kerugian apa-apa dalam perniagaan atau ekonomi yang dibuat di Malaysia ini. Dan juga ini memberikan mandat kepada mereka untuk terus berniaga dan juga terus memberi pendapatan yang terbuka di Malaysia ini. Dan juga kalau kita tengok, tidak ada sesiapa kaum yang tersinggir daripada membuat apa-apa perniagaan, bisnes atau apa yang mereka mau buat di Malaysia ini. Malaysia adalah sebuah negara yang terbuka. Jadi untuk kaum Cina, saya berharaplah mereka akan memberi sokongan kepada Barisan Nasional dan juga kepada rakyat kerajaan hari ini supaya dapat terus meneruskan kepimpinan mereka supaya juga dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang maksimum ini. Saya minta kita menggunakan ini dengan seboleh-bolehnya untuk membawa rakyat bersama dan membawa dan itu menjadi satu semangat dan pemangkin untuk membawa negara ke satu tahap yang lebih tinggi. Perpaduan menggambarkan satu yang indah bagi rakyat Malaysia di mana semua kaum sama-sama menyambut tahun baru, walaupun ianya tahun baru yang mencerminkan suatu kaum, tetapi ianya adalah untuk dirayakan secara bersama. Dan saudara, lagi perkembangan banjir dan kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina bersama rakan penyampai di Sarawak. Untuk perkembangannya, kita bersama Nur Jauna Abdullah. Teruskan, Jauna. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Perkembangan banjir di Sarawak. Setakat pukul 4.30 petang tadi, sejumlah 617 orang daripada 134 keluarga sekitar Kuching dipindahkan ke 5 buah pusat pemindahan banjir. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Pertahanan Awam JPAM Sarawak, Siti Huzaimah Ibrahim berkata, jumlah itu menurun sedikit berbanding 645 orang daripada 147 keluarga pada pukul 3 petang berikutan keadaan cuaca yang beransur baik. Berita seterusnya. Baraj Kuching dan Batu Kitang telah melepaskan air Sungai Sarawak ke laut tak kala hujan tanpa henti menyebabkan banyak kawasan rendah sekitar Kuching dinaiki air sejak semalam. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Banjir Negeri, Datuk Misnu Taha berkata, operasi di kedua-dua pintu air tersebut berjalan lancar dan masih mampu menampung jumlah air hujan pada masa ini. Operasi akan dihentikan petang ini berikutan ramalan air pasang besar. Datuk Misnu ditemui pemberita ATM selepas meninjau kedua-dua pintu air tersebut dan melawat pusat pemindahan banjir di Taman Maliha.
Menurut beliau, 3 buah pusat pemindahan sudah dibuka iaitu di Dewan Serbaguna Maliha yang menempatkan 469 orang daripada 103 keluarga, manakala Dewan Sinaran Lumut, Kampung Sungai Lumut Kuching yang menempatkan 20 orang daripada 7 buah keluarga. Manakala satu lagi pusat pemindahan yang baru dibuka pada pukul 8 pagi tadi ialah pusat pemindahan Dewan Serbaguna Kampung Pengkalan Bau yang menempatkan 64 orang daripada 15 keluarga. Datuk Ministeri juga berkata bantuan makanan dan khidmat kesihatan juga telah diberi kepada penduduk terjejas banjir yang berpindah. Sementara itu, semua agensi penyelamat di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sudah berada di lokasi strategik sekitar Kuching dan Sibu untuk memberi bantuan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. Pengarah Jabatan Pertahanan Awam JPAM Sarawak Kolonel Mokhtar Samad berkata kawasan tumpuan ialah di kawasan rendah dan kerap banjir seperti di Batu Kawah, Batu Kitang, Bau, Seniawan dan Kampung Buntal semuanya di Kuching selain Bandar Sibu dan kawasan Matu. Jelasnya perkhidmatan awal anggota itu penting untuk mengelakkan proses perpindahan penduduk di dalam keadaan tidak teratur dan kelam kabut. Kerana air yang turun sedikit melebihi paras biasa, tetapi tidaklah begitu mencemaskan keadaannya kerana kebanyakan tempat dia hujan dia lokaliti, dia bukan menurun ke bagian Kuching, kebanyakan di bagian atas bagian Kuching, di pedalaman Kuching, dia bukan keseluruhan Kuching. Contohnya di Semarahan, di Kuching, Bandaraya Kuching dia tidak hujan yang menurun. Jadi kerana tempat tu mungkin pada bawah tempat yang terjejas saja kita fokus. Kolonel Mokhtar ditemui pemberita RTM ketika meninjau pusat pemindahan mangsa banjir di Dewan Serbaguna Sungai Lumut dekat Kampung Buntal Kuching. Menurut beliau, banjir yang berlaku di beberapa kawasan rendah di Kuching diakibatkan oleh hujan yang berterusan dan bertaburan dengan kadangkala lebat di bahagian pedalaman Kuching. Bagaimanapun, JPAM tidak menjangkakan keadaan lebih buruk berikutan operasi di pintu air di Kuching dan Batu Kitang berjalan lancar dan mampu menampung jumlah hujan yang meningkat pada masa ini. Apapun, semua agensi penyelamat sudah siap siaga menghadapi kemungkinan yang lebih buruk. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Ragat Kudi Taib berkesempatan meluangkan masa bersama-sama lebih 500 masyarakat Tionghoa di Ibu Pejabat Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP pada Majlis Sambutan Tahun Baru Cina di Kuching pagi tadi. Turut memeriahkan Majlis Sambutan Tahun Baru Cina, anjuran SUPP ialah Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satip dan isteri Puan Sri Datuk Patinggi Jamilah Anu. Antara yang hadir ialah Presiden SUPP, Senator Datuk Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Sumber Manusia merangkap Timbalan Presiden SUPP, Datuk Sri Richard Riyod Jaim dan bekas Presiden SUPP yang juga bekas Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. George Chan Hong Nam. Hadir sama ialah Menteri Pelancongan Negeri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Menteri Pembangunan Tanah merangkap Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Tan Sri James Jemut Masing. Sementara itu, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP akan membariskan sekurang-kurangnya 50% muka baru bagi pilihan raya negeri akan datang. Presidennya Senator Datuk Dr. Sim Kui Hian mendedahkan kebanyakannya adalah calon muda bagi memenuhi kehendak pengundi kaum itu yang mahukan pembaharuan daripada SUPP. Dr. Sim bagaimanapun enggan mendedahkan identiti calon yang akan bertanding bagi merampas semula kerusi BN di kawasan majoriti masyarakat Cina. We have submitted the name to CN and then at least 50% are new faces and we are waiting for the Barisan National Chairman of Sarawak and Barisan National Chairman Malaysia to finalize the calon list. Datuk Dr. Sim menjelaskan perkara itu ketika ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina di Kuching. SUPP antara 4 parti komponen BN Sarawak yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri akan datang. Di Sibu, hujan renyai-renyai tidak menghalang lebih 10,000 orang penduduk pelbagai kaum di bandar itu mengunjungi Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Parti Rakyat Bersatu UPP di Dewan Suara Sibu. Menurut Presiden UPP, Datuk Seri Wong Sun Koh, Majlis Rumah Terbuka itu merupakan anjuran 4 cawangan UPP di Sibu iaitu Bawang Asan, Bukit Asik, Pelawan dan Dudong. Jelasnya beliau tidak menyangka kehadiran yang begitu besar ke rumah terbuka tersebut yang menurutnya melebihi jumlah pengunjung dari tahun-tahun sebelum ini.
Datuk Seri Wong yang juga Menteri Kewangan kedua turut disertai pemimpin-pemimpin UPP lain, antaranya Ketua Cawangan UPP Dudung, Datuk Tiong Tai King, Ketua Cawangan UPP Pelawan, Datuk Janet Lau dan Ketua Cawangan UPP Bukit Asik, Kapitan Ting Chek Ming. Beliau yang ditemui di majlis tersebut yakin kehadiran sebegitu ramai penduduk di Sibu jelas menunjukkan sokongan rakyat kepada UPP di bandar tersebut. Katanya lebih 30 syarikat penyedia makanan dilantik bagi menyediakan juadah pada majlis tersebut. Di Limbang, Tahun Baru Cina disambut secara sederhana namun meriah dengan amalan kunjung mengunjung ke rumah saudara dan sahabat andai yang merayakan perayaan tersebut. Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibullah bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota Dr. Abdul Rahman Ismail serta Adun Batu Danau Paulus Palugumbang membuat kunjungan kehormat Ketua Masyarakat Cina bahagian Limbang Temenggong Ang Keng Su di kediamannya di Taman Perumahan Batu Biah Limbang. Harap ini tahun Menjid Ketani Malaysia Sarawak ada aman, tidak ada susahan, tidak ada aibah macam-macam punya susahan. Harap Ketani punya negara, Ketani punya negeri satu hari bikin bagus dalam dunia pun. Dalam balik itu, Temenggong Ang juga menyatakan sokongan masyarakat Cina di daerah itu terhadap kepimpinan Ketua Menteri Tan Sri Adenan Haji Satem. Mesti tolonglah support dengan Ketua Menteri. Dia punya itu, dia punya pandangan, dia punya experience, tengok banyak jauh dari bukan sebarang. Haji Hasbi serta rombongan seterusnya mengunjungi pemancar Leong Bong Meng di kediamannya di Jalan Kubong dan pengurus Hotel Purnama David Chua di Taman Riverview Limbang. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Nolela di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nur Jauna dari Sarawak. Baiklah saudara, kita ke berita seterusnya. Walaupun telah memeluk agama Islam namun tidak menjadi halangan bagi seorang mualaf, Firdaus Simon Abdullah 44 tahun meneruskan tradisi keluarga menyambut Tahun Baru Cina setiap tahun. Bagi Firdaus telah menjadi kemestian bagi dirinya setiap tahun untuk berkumpul bersama keluarga untuk makan besar. Sebagai orang Islam mualaf, kita sama dengan orang Cina lain menyambut Tahun Baru Cina. Sebab sambutan Tahun Baru Cina adalah budaya dan adat istiadat Cina. Dia tidak bercanggahan dengan agama Islam. Cuma bezanya makanan yang kita makan halal. Dan kita tak ada sembah tokong ke apa-apa lain. Sementara itu, bagi isterinya Nur Hayati Nordin, setelah 16 tahun perkahwinannya, beliau sentiasa membantu suami dan ibu mertua membuat persiapan makan besar menyambut Tahun Baru Cina. Saya akan ikut macam selera mak dengan bapa mentua saya lah. Saya cuba buat yang terbaik lah untuk mereka. Macam ayam masak steam ke, sup ke, sayur ke. Maknanya saya akan buat macam tu. Lepas tu soal makan, mak mentua saya tak kisah apa saya masak, insya-Allah dia orang boleh terima walaupun masakan tu masakan Melayu. Even my son, he is a Muslim, but no harm. Still, we are very welcome the Chinese New Year coming because usually there he always come and visit me. So in Chinese New Year, the same case. We like to celebrate together, even different religious. Bila mana terdapat titik pertemuan antara kaum, saya rasa tidak menjadi masalah. Malah kalau sekiranya kita boleh, masyarakat kita boleh bertolak ansur menerima budaya yang berlainan, saya rasa bukan sesuatu yang mustahil. Dan saya rasa ini satu cara yang amat baik di Malaysia kerana memandangkan kita ni mempunyai berbilang kaum, budaya dan agama. Hubungan kekeluargaan tidak terputus walaupun berlainan agama, dengan masing-masing masih bertolak ansur menerima budaya yang berlainan.
Sambutan Tahun Baru Cina hari ini turut menjadi fokus utama lintas langsung dari RTM Kedah. Rakan penyampai Rizal Ismail di studio RTM Alustar bakal membawakan bicara bersama tetamu Datuk Cheng Lai Hock, Pengerusi Dewan Perhimpunan Cina Kedah untuk berkongsi simbolik perayaan Tahun Monyet tahun ini. Jadi terus saja kita bersama Rizal. Silakan Rizal. Terima kasih rakan penyampai di Sabah dan Sarawak. Selamat Tahun Baru Cina atau Gong Si Fa Cai kepada seluruh masyarakat Tionghoa di seluruh negara, terutama negeri Jelapang Padi ini. Perayaan Tahun Baru Cina menandakan permulaan tahun baru bagi masyarakat Cina dan bersama-sama dengan warna merah, tanglong, mercun dan pakaian Cheongsam, ia menjadi simbol tradisi kemeriahan orang Cina. Ia melambangkan permulaan dalam kehidupan mereka. Sebelum menjelang Tahun Baru Cina, sanak saudara dan juga keluarga berkumpul untuk makan besar. Kita saksikan visual masyarakat Cina dalam meraihkan perayaan tahun ini. Ekonomi kita tu stabil. Ringgit kita tak akan turun, lompat macam monyet lah, tinggi-tinggi, no? Harap macam tu lah. Saya ucapkan selamat tahun baru, kongsi pacai kepada semua kawan saya. Semoga pada tahun monyet ini mereka akan dapat lebih prosperity, yang berniaga tu dapat untung yang banyak, pada yang tua sikit tu dapat terus sejahtera dan sebagainya. Saya mengucap Kongsi Fa Cai kepada semua kau bersama-sama Kongsi Fa Cai lah. Saya Yak Wei Som mengucapkan kepada semua rakan-rakan dan keluarga saya selamat Tahun Baru Cina, dan tahun ini harap semua boleh dapat tahun yang bagus dan kesihatan lah. Kongsi Fa Cai, 新年进步。 Tahun ini merupakan Tahun Monyet, dan untuk mengupas mengenai Tahun Monyet dan juga sambutan perayaan Tahun Baru Cina peringkat negeri Kedah, kita bersama dengan Pengerusi Dewan Perhimpunan Cina Kedah, Datuk Cheng Lai Hock. Gong Si Fa Cai, Datuk. Selamat Tahun Baru Cina. Selamat Tahun Baru. Terima kasih Datuk kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami. Walaupun dalam sambutan Tahun Baru Cina, Datuk sempat juga untuk bersama-sama dengan kami. Terima kasih sekali lagi Datuk. Datuk, bila kita sebut tentang sambutan Tahun Baru Cina, tahun ini adalah Tahun Monyet. Jadi apakah simboliknya Tahun Monyet dalam sambutan Tahun Baru Cina tahun ini, Datuk? Monyet merupakan sejenis binatang yang cerdas, pandai. Dan kita harapkan pada tahun baru ini semua lapisan masyarakat akan dapat menghadapi segala cabaran yang kita akan menghadapi dalam tahun yang akan dalam tahun ini lah. Ya, itulah dia. Dia juga adalah binatang yang aktif, yang cerdas. Jadi itulah dia semangat Tahun Baru Cina untuk tahun ini. Kita harapkan menerusi sambutan Tahun Baru Cina untuk tahun 2016. Untuk mengetahui tentang program-program yang telah pun disusun atur bagi tahun ini, bagi sambutan Tahun Baru Cina, jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan semua penonton di RTM1 pada hari ini berkenaan dengan program yang disusun atur untuk sambutan Tahun Baru Cina peringkat negeri Kedah tahun ini, Datuk, silakan. Okey. Pihak Kerajaan Negeri Kedah akan menganjurkan satu karnival Aman Mamo sempena Tahun Baru Cina pada 12 hari bulan Februari 2016, iaitu hari yang kelima pada Tahun Baru Cina inilah. Ia akan diadakan di dataran Tanjung Cali dan terbuka kepada semua orang ramai. So kita menjemput segala masyarakat di Kedah tu datang beramai-ramai untuk mengunjungi karnival yang dianjurkan oleh kerajaan negeri, tetapi dikendalikan oleh Dewan Perhimpunan Cina. Bermula jam berapa hingga jam berapa, Datuk? Dari jam 7 sampai larut malam. Itulah dia. Apakah keistimewaan untuk tahun ini berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya? Ianya akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah. Dan banyak program yang kita rancangkan selain daripada jamuan untuk orang ramai. Kita sediakan makanan yang cukup-cukupnya bagi semua orang ramai, dan program yang antara program yang dirancangkan termasuklah pertunjukan tarian naga, tarian singgah, tarian beraneka kaum dan juga orkestra Cina. Wow. Tak sabar lagi untuk saya berkunjung untuk sambutan Tahun Baru Cina tahun pada 12 Februari 2016. Dan mungkin Datuk, akhirnya harapan Datuk untuk sambutan Tahun Baru Cina khususnya untuk masyarakat Tionghoa yang menyambut Tahun Baru Cina tahun ini, Datuk. Kita harapkan Tahun Monyet ini adalah satu tahun yang bagus
dan kita dapat menghadapi sebarang cabaran kerana kita tahu bahawa tahun ini adalah tahun monyet api. Monyet cergas, pandai, tapi dia bertukar corak. So banyak cabaran yang kita akan hadapi terutama dalam tahun monyet api lah. So kita harapkan semua lapisan masyarakat akan dapat menghadapi semua segala cabaran yang kita akan menghadapi lah. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi kongsi facai Datuk. Kongsi facai. Jadi terima kasih kepada Datuk kerana sudi untuk bersama dengan kami sekali lagi. Jadi setakat ini dahulu lintas langsung dari Kedah untuk kali ini. Dengan itu diucapkan selamat tahun baru Cina Gongsi Facai. Kekalkan semangat perpaduan dan mengunjungi antara kita. Semoga keharmonian terus dipupuk di kalangan masyarakat berbilang kaum. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Waalaikumsalam Rizal, terima kasih. Dan saudara, sempena sambutan Tahun Baru Cina pada hari ini, Plaza Tol Lebuh Raya Pantai Baru NPE di bawah kendalian Syarikat Konsesi IJM Corporation Berhad, IJM, turut meraikan pengguna lebuh raya dalam satu program tanggungjawab sosial korporat CSR. Inisiatif itu bagi menghargai pengguna yang sentiasa menggunakan lebuh raya berkenaan. Menurut Ketua Pegawai Operasi Division Tol IJM, Wan Salwani Wan Yusof, program CSR yang diadakan di Plaza Tol NPE tersebut adalah program yang sentiasa diadakan pada setiap perayaan besar di negara ini, tidak ketinggalan pada sambutan Tahun Baru Cina. Turut bertujuan menggalakkan penggunaan kad Touch and Go dalam kalangan pengguna lebuh raya. Sejumlah 2,000 kad Touch and Go dan 10,000 biji limau mandarin diagihkan kepada pengguna lebuh raya NPE bermula pukul 10 pagi. Kita ada memberikan kad Touch and Go kepada pengguna lebuh raya, di mana kad ni yang bernilai RM10 dan di dalamnya ada nilai sebanyak RM4. Dan di samping tu kita juga ada mengedarkan limau mandarin sebagai menyambut Tahun Baru Cina kepada pengguna-pengguna lebuh raya kita lah. Ni salah satu daripada orang kata kita punya appreciate kita punya pengguna yang menggunakan lebuh raya Baru Pantai. Lebuh Raya NPE sebelum ini melaksanakan sistem pembayaran tol elektronik sepenuhnya bermula 13 Januari lalu dan turut menawarkan rebat 10% kepada pengguna lebuh raya sehingga 12 Mac ini. Merupakan antara lebuh raya yang paling sibuk di Bandaraya Kuala Lumpur. Lebuh Raya NPE merekodkan penggunaan melebihi 200,000 kenderaan sehari pada hari bekerja. Dalam pada itu, Lebuh Raya Best Raya juga turut mengagihkan kad Touch and Go dan buah limau mandarin dengan jumlah yang sama kepada lebuh raya NPE bermula pukul 9 pagi. Manakala lebuh raya Kajang Seremban Lekas juga memberi diskaun 10% untuk kenderaan kelas 1 di Plaza Tol Ampangan bermula 12.30 malam tadi sehingga 12.30 malam ini. Sejak dahulu, monyet dilambangkan sebagai haiwan bertuah bagi masyarakat Cina kerana sebutan Ho seakan sama dengan pangkat penting dalam jawatan kerajaan ketika zaman pemerintahan dinasti. Pada masa yang sama, monyet amat menyukai buah peach yang membawa erti panjang umur. Justru kedua-dua, monyet dan buah peach melambangkan makna yang baik dalam kehidupan kaum Cina. Sempena Tahun Baru Cina, kita ikuti laporan wartawan Lim Feng Feng. Monyet menduduki giliran ke-9 daripada 12 kitaran haiwan dalam kalendar Cina. Mengikut kepercayaan, monyet bukan sahaja binatang yang membawa tuah tetapi juga lincah, bijak dan tajam pemerhatiannya. Monyet ialah seekor binatang yang sangat bijak dan pandai dan mereka sangat aktif. Saya fikir tahun ini kita akan melihat banyak aktiviti-aktiviti di pentas dunia atau di negara kita. Semua aktiviti ini akan membawa tuah kepada negara kita. Tahun 2016 dikenali sebagai monyet api yang berunsurkan logam dan air. Logam dikaitkan dengan emas, manakala air pula berkaitan dengan angin dan diramalkan beberapa cabaran keuangan akan berlaku tahun ini. Bagaimanapun, ia akan berlalu dengan pantas. Memang tahun ini ada banyak perubahan, tapi perubahan
ini akan menjadi negara lebih baik, lebih progresif dan lebih prosper. Sebab monyet ialah seekor binatang yang memang boleh membawa banyak perubahan yang baik kepada negara kita. Meminjam sifat monyet yang mempunyai pemerhatian tajam, bijak dan lincah, 2016 dijangka memerlukan kesabaran anda untuk meneliti dan melakukan persediaan rapi sebelum bertindak. Dengan pemerhatian dan persediaan yang secukupnya, anda mungkin akan memperoleh kejayaan yang diinginkan. 祝大家猴年大吉，多福安康。林峰峰 RTM。 Dan sempena sambutan Tahun Baru Cina, Timbalan Perdana Menteri menyatakan hasrat untuk mengembalikan sokongan masyarakat Cina kepada Barisan Nasional BN. That all Malaysian, especially Chinese community, will celebrate more prosperous year, and we hope that the Chinese community will be backing the government again. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Rumah Terbuka MCA di Ibu Negara. Pulau Pinang sebagai salah satu destinasi pelancongan utama sentiasa menjadi pilihan ramai ketika musim perayaan. Warga tempatan dan pelancong asing menggunakan kesempatan cuti umum yang panjang sempena Tahun Baru Cina untuk mengunjungi Pulau Mutiara itu. Tinjauan di sekitar Bandaraya Georgetown mendapati orang ramai dan pelancong asing membanjiri kebanyakan tempat-tempat yang menarik serta bersejarah, antaranya Fort Cornwallis, Padang Kota Lama, Persiaran Geni, Bukit Bendera dan Bukit Feringgi, Batu Feringgi. Pelancong asing yang ditemui antaranya tertarik dengan keindahan pulau itu yang disifatkan salah satu destinasi yang bersih di ASEAN. About Penang, it's really nice and it's quite clean city compared to other Asian cities so far. And yeah, I only can join the things that she said so far, and we like it and enjoy it now, especially while Chinese New Year with the balloons or the lanterns. It's really nice. And yeah, we just arrived yesterday, but we feel very welcome here and people are very friendly, the food is great, yeah, and we like sightseeing here. Bagi pelancong tempatan, cuti umum seperti Tahun Baru Cina membolehkan masa yang lebih diluangkan bersama keluarga serta mengeratkan hubungan sesama mereka. Jadi bila ada cuti macam ni, kita spend time untuk family lah. Kenapa Encik pilih Penang? Actually sebelum ni pernah juga pergi Penang, tapi ada adik-beradik yang tak pergi lagi. So repeat balik lah pergi Penang sebab ada tempat-tempat yang tak pernah pergi kan. Wow, Penang memang biasa berbanding daripada tempat saya sendiri di Sabah. Sini banyak tempat-tempat menarik. Tempat-tempat percutian pun banyak. Contoh dia Bukit Bendera, Padang Kota yang bersejarah ni. Kita orang datang dari Terengganu semalam, pilih Penang sebab tempat ni banyak tempat menarik untuk dilawati dan banyak tempat makan yang sedap. Walaupun cuaca agak panas sejak pagi tadi, masing-masing tidak mahu melepaskan peluang yang ada untuk melawat ke semua tempat. Paparan dari RTM Sabah petang ini turut memfokus mengenai sambutan Tahun Baru Cina di negeri itu. Adrian Soidi nampaknya sudah bersedia dengan perinciannya. Jadi Adrian, teruskan dengan laporan hari ini. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sambutan Tahun Baharu Cina hari ini disambut dengan meriah dengan ramai yang mengadakan majlis rumah terbuka bagi mengalu-alukan ketibaan Tahun Monyet Api. Di Sandakan, ribuan pengunjung menghadiri majlis rumah terbuka Parti Bersatu Sabah PBS yang turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman serta Barisan Kabinet Negeri dan pemimpin setempat di Dewan Sekolah Menengah Yuyuan Sandakan. Menurut Datuk Musa, kehadiran para pemimpin dan rakyat ke majlis seumpama dapat menjalin perpaduan dan persefahaman yang lebih utuh antara kedua-dua pihak. Justru beliau mahu semangat muhibah, sikap saling hormat menghormati dan toleransi yang dapat diwujudkan melalui medium berkenaan diteruskan dari semasa ke semasa.
Jadi kita sebagai pemimpin, khususnya pemimpin nasional, terus dapat mendekati rakyat dalam perjumpaan-perjumpaan ini. Jadi saya percaya ini kita akan teruskan dari masa ke masa supaya hubungan di antara pemimpin dengan rakyat dan juga suku kaum dan masyarakat yang ada Sabah ini terus berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang mesra, dan kita anggap kita sebagai satu keluarga yang besar. Antara yang turut hadir ke rumah terbuka tersebut, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan dan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Johnny Mositun. Terdahulu, Datuk Musa bersama isteri Datin Haja Farida Haji Tusin hadir ke Majlis Rumah Terbuka Barisan Nasional Parlimen Sandakan di Dewan Persatuan Hakka yang turut dimeriahkan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Haji Mahiruddin dan Rumah Terbuka Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Sabah Tan Sri Andrew Liu Suifat di Taman Bukit Sentosa Sandakan. Sementara itu, di Kota Belud, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said meluangkan masa bersama masyarakat setempat menyambut Tahun Baru Cina. Datuk Saleh menghadiri Majlis Rumah Terbuka Kabitan Cina Kota Belud, ND Chua di Kampung Tombol. Beliau yang ditemui media berkata, langkah Malaysia memilih jalan moderasi dengan menolak fahaman ekstremis, membolehkan rakyat pelbagai kaum di negara ini hidup aman. Sehubungan itu, rakyat perlu sentiasa mengekalkan perpaduan sedia ada dengan menghormati dan memahami kepelbagaian hidup masyarakat lain. Kita di Malaysia ini alhamdulillah kita harus bersyukur kerana keadaan keamanan yang berada di Malaysia ini membolehkan kita meraihkan perayaan-perayaan kaum masing-masing. Dan ini adalah satu keunikan di Malaysia, di mana kita menghormati perayaan kaum ataupun agama masing-masing. Sementara itu, Kabitan Cina ND Chua berkata tradisi Rumah Terbuka Sempena Tahun Baharu Cina merupakan acara tahunan yang diadakan keluarganya bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama keluarga dan masyarakat sekitar. Selain menjamu selera dengan pelbagai juadah yang disediakan, orang ramai turut berpeluang melihat persembahan tarian singa yang cukup sinonim dengan masyarakat Cina. Datuk Saleh turut berkesempatan menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina, anjuran akhbar tempatan Daily Express di Kota Kinabalu. Bagi Kapitan Cina Inanam, Datuk Andro Lim, adalah menjadi tradisi keluarganya mengadakan rumah terbuka meraihkan kedatangan Tahun Baru ini bukan sahaja bersama saudara mara dan sahabat berbangsa Tionghoa, tetapi masyarakat sekitar Inanam yang terdiri dari pelbagai kaum dan agama. Menurut Datuk Andrew yang berbangsa Sino Dusun, beliau telah mengadakan rumah terbuka Tahun Baharu Cina semenjak lebih 10 tahun lalu dan ia sentiasa mendapat galakan serta kehadiran yang memberangsangkan dari penduduk sekitar Inanam. Selaku pemimpin, inilah masanya untuk meluangkan masa mengenali lebih rapat masyarakat di kawasan berkenaan. Terdiri berbilang kaum. So, supaya mereka inilah masa dan peluang pada pagi ini atau hari ini untuk bersama-sama bertemu, berjumpa, bermaaf-maaflah di antara satu sama lain. Datuk Andrew ditemui pemberita RTM ketika Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina di kediamannya di Inanam. Sementara itu, orang ramai yang hadir memberitahu menjadi satu kemestian buat mereka dan keluarga menghadiri rumah terbuka berkenaan kerana ia menjadi ruang mempererat hubungan di kalangan penduduk sekitarnya. Gembiralah untuk sama-sama menyambut ini Tahun Baru Cina dan saya mengucapkan selamat Tahun Baru lah kepada semua yang rakyat di Malaysia. Saya sangat gembira lah kerana kita di negeri Sabah ini dapat berkumpul apa saja jenis perayaan, khususnya bagi Tahun Baru Cina dan masyarakat lain, termasuk berbilang bangsa dan agama. 很开心咯，因为我们这个马来西亚嘛，所以讲这个马来西亚这个文化啊，马来西亚只是马来西亚有罢了，在外面没有了，所以我们很高兴啊，可以生在这个马来西亚这个国家里面。Walaupun dia bukan Islam, tapi masakan ini adalah berlandaskan Islam. Saya sebagai orang Islam, semua makanan ini dijamin, tidak semuanya halal, tidak ada yang tidak mencurigakan. Happy lah sebab dapat jumpa dengan
macam-macam orang kan. Lepas tu saya lagipun saya mualafkan. Saya mualafkan, jadi saya rasa macam gembira lah berjumpa dengan saya punya family, saya punya kakak kali. Persatuan masyarakat pelbagai kaum yang hadir jelas membuktikan perbezaan bukanlah penghalang untuk terus sama-sama meraihkan apa-apa pun sambutan di dalam suasana harmoni dan gembira. Laporan Serina Olivia Chong bersama juru kamera Roslia Gondila. Kunci Fatai, Singnen Kuailet, Wan Sirui. Dalam pada itu, kru RTM juga berkesempatan menemui masyarakat Cina di sekitar ibu negeri yang berharap Tahun Monyet kali ini akan memberi limpahan tuah dan rezeki. Harap tahun ini semakin baguslah. Memang kalau bilang ekonomi sekarang memang ada merosot sikit lah. Tapi harapan memang semakin majulah, apa boleh buat kan? Ya, begitulah. Ya, all the best lah for this year. Monkey years. Saya harap tahun ini semualah kaum Cina akan mendapat banyak rezeki. Semoga sehat selalu semua. Dan saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina tahun 2016. Semoga Tahun Monyet ini akan memberi kita rezeki yang banyaklah. Orang ramai yang ditemui juga berharap sambutan Tahun Baru ini akan terus memperkukuh perpaduan sedia ada. Harapan saya Tahun Baru Cina ini, saya harap semua rakyat walaupun berlainan bangsa dan agama dapat buat seperti rumah terbuka di mana dorang akan mengunjungi antara satu sama lain, yang itu akan lebih mengeratkan perpaduan antara kita lah. Happy New Year to everybody, and I wish everybody Happy New Year and peace and happiness and everybody. Meskipun situasi ekonomi tidak menentu ketika ini, pelbagai perayaan dan sambutan tradisi tetap diraikan bersama masyarakat majmuk negara ini membuktikan rakyat hidup aman harmoni. Selamat menyambut Tahun Baru Cina 2016. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Adrian, terima kasih. Dan saudara, lintas langsung dari RTM Negeri Sembilan turut membawa tumpuan mengenai sambutan Tahun Baru Cina. Namun memfokus mengenai sambutannya dalam kalangan banduan penganut Buddha di penjara Seremban. Syafiq Azrul Zafri nampaknya sudah bersedia dengan laporan penuh. Silakan. Syafiq. Terima kasih rakan penyampai Nurlela di Angkasa Puri. Sambutan Tahun Baru Cina dengan zodiak monyet kali ini kebiasaannya disambut oleh kaum Cina dengan makan besar dan saling kunjung mengunjungi untuk merapatkan hubungan sesama keluarga. Namun bagi penghuni di sebalik tembok batu dan tirai besi, sambutan Tahun Baru disambut secara sederhana. Wartawan Zakinawati Ahmad Tarmizi ke penjara Seremban untuk sambutan Tahun Baru Cina di sana. Sambutan Tahun Baru Cina di penjara Seremban sebenarnya merupakan program julung kalinya yang dianjurkan pihak pengurusan penjara tahun ini. Objektifnya tidak lain untuk memberi peluang kepada banduan berbangsa Cina mengubat kerinduan terhadap keluarga dan mengerti perik jerih apabila berada di dalam penjara. Untuk tujuan itu, Pengarah Jabatan Penjara Seremban Penolong Kanan Komisioner Muhammad Nazri Nasruddin menjelaskan kerjasama dengan pelbagai pihak NGO diadakan antaranya Persatuan Agama Buddha. Kita bersama persatuan, ada dua persatuan di situ, Persatuan Buddha dan Persatuan Kesenian. Kita buat atur cara menyambut sambutan Hari Raya Cina pada tahun ini. Difahamkan tahun ini tahun monyet, betul 2016. So bersama juga kita jemput penghuni-penghuni di kalangan bangsa Cina dan begitu juga bangsa-bangsa lain untuk sama-sama merasakan suasana perayaan di dalam penjara. Kita akan bagi diet special, menu special yang kadang-kadang ada juga yang dia request pada pihak pengurusan. So, kita tengok apa kemampuan kami, kita akan buat. Selalunya kita akan buatlah raya pertama dan raya kedua, dan dia juga boleh dibenarkan untuk menonton TV sepanjang hari. Kehadiran Persatuan Bimbingan Agama Buddha Negeri Sembilan yang turut sama melaksana tanggungjawab sosial korporat mereka serta persembahan tarian singa sedikit sebanyak dapat menghiburkan hati penghuni. Bagi pengerusi Persatuan Agama Buddha Negeri Sembilan, Yap Kim Lim, peluang untuk bersama-sama meraihkan Tahun Baru Cina dengan penghuni penjara disifatkan sebagai satu tanggungjawab yang diamanahkan.
Apa yang diharapkan para banduan mampu memanfaatkan peluang yang diberi dan lebih menghargai erti kebebasan. Yang pertama kali ini dalam berapa tahun ini dah first time lah. Saya pun mengucapkan semua rakan-rakan, kawan-kawan, ini yang kita ucapkan harap ni semua puan-tuan di sini adalah Happy New Year. Sungguh pun keluarga dia tak ada sini, saya harap mereka akan gembira dalam tahun baru Cina ni. Dalam program ini, pembimbing Buddha yang hadir melambungkan hidangan yisang yang terdiri daripada campuran ikan mentah, cebisan sayur serta beraneka sos di mana bagi masyarakat Cina ia melambangkan kemewahan, kemakmuran dan kesuburan. Program itu juga dimanfaatkan para penghuni kerana ia merupakan saat paling bermakna yang pernah mereka temui sepanjang mereka dipenjarakan. Ketika ini, seramai 1,010 orang penghuni yang terdiri daripada 95 orang kaum Cina sedang menjalani pemulihan di penjara tersebut. Kami turut sempat mendekati beberapa banduan di penjara Seremban ini yang terpaksa menyambut perayaan Tahun Baru Cina di penjara kerana menjalani hukuman. Salah seorang banduan yang hanya ingin dikenali sebagai Alex antara yang berkongsi kesedihan. Dia yang dipenjarakan kerana kesalahan penyalahgunaan dadah terpaksa menerima hakikat menyambut Tahun Baru Cina tanpa keluarga di sisi. Meskipun sedar keburukan najis dadah, namun pengaruh rakan dan inginkan kemewahan hidup dalam tempoh singkat mendorong dirinya terjebak dalam kancah jenayah itu. Dekat sini okeylah. Tapi terus menjara memang biasalah, kita ada susah sikit lah. Kena ikut ke apa. Banyak ingat luar lah. Ingat luar. Sebab kita duduk dalam penjara, dalam tembok dalam kan. Tak tahu luar macam mana. Macam lah. Kawan lah, kita ikut kawan lah. Rasanya luar halang datang, cuma kita ada happy lah. Kita ada cuba laiman muka, laiman baju. Gembira. Memang gembira. Ada nampak ada kawan lain lah kita. Baju lain kan, masuk tengok kita. Bagi Ahtan pula, terjebak dengan jenayah dadah selama 7 tahun, satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan selain memberi cukup keinsafan kepada dirinya. Didorong semangat dan peluang untuk kembali bersama dan bertemu anaknya, tidak sabar untuk menghabiskan sisa-sisa hukuman di penjara seberapa segera. Yang kat sini dapat dah belajar. Sebenarnya saya kat luar pun tak pernah kerja juga. Kat dalam ni dapat dah belajar jahit. Jadi kat jail lain mungkin saya tak dapat insaf semua, betul. Kat sini saya dapat lah. Sebab kat luar kita tak tahu campur kawan macam mana. Kira tahu sebab hukuman saya lama lah kat ni. Jadi boleh dah dapat belajar. Kalau kata sambutan Tahun Baru Cina memang kat luar memang seronok sikit. Betul tak? Kat sini kira sedih lah. Keluarga tak ada, anak bini tak ada. Seorang lagi banduan yang ditemui hanya mahu dikenali sebagai Akyong pernah disabitkan hukuman gantung sampai mati pada tahun 1990 kerana menyimpan pistol sebelum diberi pengampunan. Harapan Akyong sempena Tahun Baru Cina ini dia mahu menjalani kehidupan lebih baik dan mempunyai keluarga sendiri selepas bebas tahun hadapan. Sudah tua lagi mau masuk penjara, hati banyak susah lah. Makan dah lah ingat lah. Ingat ini mau berhenti ini Halloween jugalah. Kalau sudah berhenti ini Halloween, jadi keluar mau cari, kalau boleh cari satu perempuan kahwin. Sebab saya belum kahwin lagi. Umur berapa umur? 56 umur sudah tinggi. Tak ada masa kasih saya main lagi. Lagi sudah lama main, sudah tahu ini balang memang kasih losak sendiri. So ni kira mau last lah, mau tak nak lagi dah. Ya, pension. Menjadi penghuni penjara adalah pengalaman paling menyukarkan. Tambahan pula stigma masyarakat yang pelbagai terhadap banduan memaksa mereka bergelut untuk memperbaiki diri dan melupakan perbuatan jenayah yang telah membawa mereka ke jeriji besi. Namun kehadiran perayaan sambutan Tahun Baru Cina diharap dapat memberi keinsafan dan peluang untuk membina kehidupan baru lebih bermakna. Itu sahaja laporan dari RTM Negeri Sembilan untuk hari ini. Kembali kepada Nurlela, silakan. Terima kasih Syafiq dari Negeri Sembilan. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Johor bakal menjadi sebuah hub global data dan hub industri kreatif bertaraf antarabangsa melalui pembangunan sebuah bandar teknologi tinggi di Sedenak. Pembangunannya membabitkan kawasan seluas lebih 20,000 hektar bakal menjadi cyberjaya kedua negara.
Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, pada masa ini terdapat beberapa syarikat antarabangsa berminat untuk melabur di kawasan tersebut. Pelaburan tersebut bakal diumumkan pada Jun atau Julai ini. Apabila ada pelaburan dalam yang boleh menjadikan Iskandar ni sebagai satu kawasan global data hub, saya tak perlu sebut siapa yang nak invest, akan ada pelaburan yang akan menjadikan Johor sebagai global data hub. Kita ambil itu sebagai satu peluang untuk kita bangunkan industri yang sama yang boleh menjayakan tu. So kita dah kenal pasti dalam 50,000 ekar yang kita dari segi planning zoning tu sebagai kawasan yang berpotensi menjadi cyberjaya bagi Johor Bahru. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama Persekutuan Masyarakat Tionghoa Johor Bahru sempena Tahun Baru Cina di Johor Bahru. Datuk Muhammad Khalid yakin pembangunan cyberjaya Johor itu berikutan adanya Pinewood Studio Iskandar Malaysia dan University Multimedia MMU di wilayah Iskandar Malaysia. Baiklah, untuk mengetahui cuaca semasa, kita terus ke Met Malaysia bersama pegawainya Khairuddin Syari di sana. Silakan Khairuddin. Terima kasih rakan yang Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Info cuaca petang ini kita mulakan dengan meninjau corak tiupan angin serantau. Ekoran tiupan pengaruh angin kencang dari arah timur laut sejak beberapa hari yang lalu masih lagi mendedahkan kawasan perairan rantau negara kita kepada keadaan yang bergelora. Sehubungan itu, amaran angin kencang laut bergelora kategori ketiga masih lagi dikekalkan di keseluruhan kawasan perairan laut Cina Selatan yang turut melibatkan kawasan perairan timur Semenanjung sepanjang kawasan perairan negeri Sarawak, kawasan perairan Wilayah Persekutuan Labuan, begitu juga untuk sepanjang kawasan perairan barat Sabah di mana angin kencang dengan kelajuan boleh melebihi 60 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian melebihi 4,5 meter di kawasan perairan ini adalah berbahaya kepada sebarang aktiviti perkapalan dan pantai termasuk pekerja-pekerja di pelantar minyak. Keadaan laut yang bergelora ini dijangka berakhir esok Selasa 9 Februari 2016. Berikutan, tiupan angin kencang yang menghala terus ke timur Semenanjung ini juga turut mendedahkan kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang dan timur Johor ini kepada kejadian kenaikan aras laut di mana ia juga dijangka boleh berlarutan sehingga esok Selasa 9 Februari 2016. Untuk mengikuti perkembangan cuaca semasa melalui paparan gema radar ini, selain daripada hujan tetapi hanya berlaku di 1-2 kawasan di negeri Kelantan dan Johor, keadaan cuaca untuk Semenanjung ketika ini berada dalam keadaan yang tidak hujan. Berbeza pula keadaannya untuk negeri Sabah petang ini, hujan ketika ini sedang berlaku agak tertumpu di bahagian Sandakan, Pantai Barat dan juga pedalaman. Wilayah Persekutuan Labuan juga ketika ini sedang mengalami keadaan cuaca yang agak cerah. Sementara untuk negeri Sarawak pula keadaan cuaca lembap dicerap hampir di kesemua bahagian di negeri Sarawak di mana hujan berserta ribuan petir agak tertumpu di bahagian Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, begitu juga untuk bahagian Samarahan dan Kuching. Dengan corak tolakan angin yang menghala ke arah barat daya, keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di tengah dan barat negeri Sarawak ini dijangka boleh berlarutan hingga ke malam nanti. Akhir sekali, apa kata kita lihat dulu tinjauan keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sehati sejiwa.